bahawa siasatan tata tertib adalah disiasat oleh sarjan ke atas dan garis panduan adalah pegawai yang menyiasat adalah setaraf dengan pangkat pegawai yang disiasat atau lebih tinggi pangkatnya daripada pegawai yang disiasat. Ini sudah jelas, Yang Berhormat. Al-Ustaz tadi bangkit berkaitan dengan isu kenaikan gaji, tamat elang, juga berkaitan dengan elang lebih masa dan sebagainya, tentang MRSM dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa, dan saya pun telah pun menjawab di Dewan ini, bahawa berkaitan dengan gaji dan elang ini, saya nak sebut bahawa ketika ini ia sedang disemak oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan pihak polis telah pun mengemukakan pandangan kita tentang perkara ini. Berkaitan dengan MRSM itu di bawah bidang kuasa kementerian lain, khususnya Amara. Saya tak boleh jawab di sini, Hormat. Selain daripada itu, saya ingat banyak perkara yang telah pun saya jawab, Yang Hormat. Cuma secara umum saya nak sebut bahawa kementerian ini sentiasa peka dan mengambil maklum semua perkara yang dibangkitkan tadi. Soal-soal yang dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat yang tidak saya jawab dan yang tidak ada kaitan dengan akta ini, kita ambil maklum dan sentiasa meneliti perkara ini, dan sebagainya boleh saya jawab secara bertulis. Jadi terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat, Timbalan Menteri tak jawab ahli Parlimen Cameron Highland tadi tu. Yang Berhormat Menteri, ahli Parlimen tu bertanya ada kaitan dengan pasal 10 ni. Kalau Yang Berhormat Menteri tengok pasal 10, jadual pertama kepada akta ibu dipinda dengan butiran 1 dengan memotong perkataan senior inspektor. Jadi bila pangkat-pangkat ini ada kaitan dengan pembangunan organisasi. Jadi apa yang saya tekankan tadi ialah dari perspektif perkhidmatan, naikkanlah pangkat mereka daripada rank file tu yang berada ijazah. Jadi ada kaitan peraturan 36(1) tu dalam kepala saya bertanya tu ada sebabnya. Terima kasih, Yang Berhormat. Perkara itu juga kita ambil maklum, dan memang sebahagian perkara-perkara yang berkaitan dengan soal pangkat kenaikan elang memang dalam kajian yang saya pernah sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah kepada majlis bagi diputuskan itu adalah masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang setuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Setiausaha. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Polis 1967. Bentara Majlis dalam jawatankuasa. Bentara. Fasal-fasal 1 hingga 10. Baik, dalam jawatankuasa, jika tidak ada pembahas, saya akan terus kepada agenda seterusnya. Pasal-pasal 1 sehingga 10 jadi sebahagian daripada rang undang-undang.
cadangkan iaitu undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat bentara. Tuan Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024 telah ditimbangkan dalam jadualkuasa dan telah disetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali 3 dan diluluskan sekarang. Ada ahli-ahli yang menyokong sebelah kerajaan? Saya mohon menyokong. Baik, yang berhormat. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Tiada lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang dibaca kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Minda Akta Polis 1967 DR 37 2023 Rang Undang-Undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia Perbadanan Pindaan 2023 bacaan kali yang kedua. Ketua Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan yang dihormati. Rang Undang-Undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia Pemerbadanan Pindaan 2023 adalah bertujuan untuk menyelaras, memperkemas dan mengukuhkan fungsi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM mengikut perkembangan dan keperluan terkini serta memberi kuasa pada LLM untuk menjana pendapatan. LLM merupakan salah sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kerja Raya yang ditubuhkan pada tahun 1980 di bawah Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia Pemerbadanan 1980 Akta 231. LLM ditubuhkan sebagai sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menyelia dan melaksanakan reka bentuk, pembinaan, pengawalseliaan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya untuk mengenakan dan memungut tol, membuat kontrak dan peruntukan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Menyingkap kembali sejarah pembinaan lebuh raya Utara Selatan merupakan yang pertama diswastakan pada 1988 di bawah dasar penswastaan negara, diperkenalkan pada tahun 1983. Melalui perjanjian konsesi yang ditandatangani pada 18 Mac 1988, Kerajaan Malaysia telah memberi hak kepada syarikat konsesi untuk mengendali, menyenggara dan mengutip tol Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE. Lebuh raya yang telah siap dibina oleh LLM antaranya seperti Lebuh Raya Alustar Gurun, Ipoh Cangkat Jering, Selim Riba Tanjung Malim, Senai Johor Baru dan Tambak Johor telah diserahkan secara berperingkat bagi tujuan penswastaan lebuh raya. KL Karak dan Jabatan Pulau Pinang adalah lebuh raya yang terakhir diserahkan oleh LLM kepada syarikat konsesi pada tahun 1994. Semasa dasar penswastaan negara diperkenalkan pada tahun 1983, fungsi dan peranan LLM diperluas tanpa melibatkan pindaan kepada Akta 231. Pada November 1987, Akta 231 telah dipinda melibatkan penarikan semula kawalan dan pengurusan lebuh raya daripada LLM dan aspek tanggung rugi oleh kerajaan. Pindaan kali pertama ini tidak menyentuh fungsi LLM sebagai pengawal selia yang memantau pengurusan lebuh raya termasuk operasi tol dan penyelenggaraan. Dengan termeterinya perjanjian konsesi, maka bermulalah satu peranan baru LLM iaitu sebagai ejen kerajaan untuk melindungi hak dan kepentingan kerajaan serta mengawasi pelaksanaan tanggungjawab syarikat konsesi di bawah perjanjian konsesi. Pada masa kini, LLM dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia syarikat konsesi dalam urusan pembinaan, operasi dan penyelenggaraan serta naik taraf dan pelebaran lebuh raya bagi pihak kerajaan
sekaligus menjadi badan yang memantau operasi dan pengawasan tol. Ekoran pembukaan Seksyen 11 Lebuh Raya Pantai Barat WCE pada 11 Mac 2024. Setakat ini, LLM bertanggungjawab untuk mengawal selia dan memantau 33 lebuh raya yang beroperasi dengan jumlah panjang jajaran 2,115.56 km di Malaysia. Sehubungan dengan itu adalah kritikal untuk menambah baik fungsi dan bidang kuasa LLM dalam akta tubuhnya bagi memperkukuh peranan Lembaga Lebuh Raya sebagai sebuah badan pengawal selia yang mantap dan efisien selaras dengan hasrat kerajaan. Lanjutan daripada pelaksanaan dasar penswastaan serta serahan akhir lebuh raya di bawah kawalan dan pengurusan LLM pada tahun 1994, LLM tidak lagi mengutip tol dan seterusnya kehilangan sumber pendapatan utamanya. Sebahagian besar pendapatan LLM kini adalah bersumberkan peletakan simpanan tetap melalui peruntukan pembangunan, developmental expenditure. Namun pendapatan ini semakin menyusut kerana peruntukan pembangunan hanya disalurkan kepada Lembaga Lebuh Raya setelah ada arahan bayaran bagi pampasan pengambilan tanah atau pembinaan. LLM pada masa kini menanggung kos pengoperasian dan pembangunan dari sumber dalaman tanpa bantuan peruntukan kerajaan. LLM turut menanggung kos untuk membangun dan memantapkan lagi penyampaian kualiti perkhidmatan untuk keselesaan pengguna lebuh raya, seperti pengoperasian pusat kawalan trafik yang semakin meningkat selaras dengan revolusi industri 4.0. LLM sebagai sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya perlu menjana pendapatan sendiri sekurang-kurangnya untuk mendapatkan balik cost recovery bagi melaksanakan fungsi tanggungjawab dan kuasa LLM di bawah Akta 231. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan yang dihormati, pindaan akta ini tidak akan memberi apa-apa implikasi keuangan kepada pihak kerajaan maupun kepada kenaikan kadar tol yang telah dipersetujui dalam perjanjian konsesi antara pihak kerajaan dan syarikat konsesi. Cadangan pindaan kepada Akta 231 melibatkan 16 pasal seperti berikut. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Pasal 2 bertujuan untuk meminda tajuk panjang Akta 231 untuk mengeluarkan perkataan antara bandar bagi menggambarkan situasi semasa. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 231 untuk memasukkan tarif baru dan untuk meminda tarif tertentu yang sedia ada. Pasal 4 bertujuan untuk meminda perenggan 41F Akta 231 yang berbangkit daripada takrif baharu Ketua Pengarah yang dimasukkan ke dalam Seksyen 2 Akta 231. Pasal 5 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baharu 7A ke dalam Akta 231 untuk menghendaki penzahiran apa-apa kepentingan oleh anggota lembaga dan jawatan kuasanya. Pasal 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 9 Akta 231 untuk memperuntukkan bahawa lembaga boleh melantik secara sementara mana-mana pegawai lembaga untuk bertindak sebagai Ketua Pengarah dalam ketiadaan Ketua Pengarah. Pasal 7 bertujuan untuk meminda Seksyen 11 Akta 231. Pasal 7A bertujuan untuk memasukkan fungsi baharu lembaga yang antara lain untuk menasihati Kerajaan Persekutuan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan lebuh raya, untuk membentuk piawaian standard bagi lebuh raya dan untuk melaksanakan perancangan reka bentuk pembinaan, pengendalian, pengurusan dan penyelenggaraan lebuh raya. Pasal 7B bertujuan untuk memberi lembaga kuasa untuk membuat peraturan-peraturan dengan kelulusan menteri mengenai perkara tertentu sebagai tambahan kepada perkara sedia ada yang dinyatakan dalam subseksyen 11.2 Akta 231. Pasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 12 Akta 231 untuk mengadakan peruntukan bagi pembayaran apa-apa lebihan wang dalam kumpulan wang di bawah subseksyen 12.2A Akta 231 berhubung dengan pelaksanaan fungsi lembaga ke dalam kumpulan wang disatukan persekutuan. Pasal 9 bertujuan untuk meminda Seksyen 16 Akta 231 untuk memperuntukkan bahawa lembaga boleh meminjam apa-apa wang yang diperlukan oleh lembaga tertakluk pada kelulusan menteri dan menteri keuangan. Pasal 10 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baharu 17A ke dalam Akta 231. Seksyen 17A yang cadangkan memperuntukkan kuasa lembaga untuk menubuhkan syarikat dengan kelulusan menteri dan menteri keuangan. Pasal 11 bertujuan untuk meminda Seksyen 25 Akta 231 untuk memasukkan penalti
di bawah Seksyen 25 Akta 231 ke dalam penalti am di bawah Seksyen 26 Akta 231. Pasal 12 bertujuan untuk meminda Seksyen 26 Akta 231 untuk menaikkan denda bagi penalti am daripada tidak lebih RM5,000 kepada tidak lebih RM20,000. Pasal 13 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baharu 26A dan 26B ke dalam Akta 231. Seksyen 26A yang dicadangkan bertujuan untuk memperuntukkan bahawa tiada pendakwaan boleh dimulakan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta 231 atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 231 kecuali oleh atau dengan keizinan bertulis pendakwa raya. Seksyen 26B yang dicadangkan bertujuan untuk memberi menteri kuasa dengan kelulusan pendakwa raya untuk membuat peraturan-peraturan yang menetapkan mana-mana kesalahan di bawah Akta 231 atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta 231 boleh dikompaun serta kaedah dan tata cara bagi mengkompaun kesalahan itu. Pasal ini juga bertujuan untuk memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh lembaga untuk melaksanakan pengkompaunan kesalahan itu dengan keizinan secara bertulis pendakwa raya. Pasal 14 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 27 Akta 231 untuk memperkatakan obligasi kerahsiaan berhubung dengan apa-apa penzahiran maklumat atau dokumen yang diperoleh di bawah Akta 231. Pasal 15 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 33, 34 dan 35 ke dalam Akta 231. Seksyen 33 yang dicadangkan bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pelindungan lembaga, mana-mana anggota lembaga, anggota jawatankuasa, pegawai atau perkhidmat lembaga atau ejen lembaga terhadap guaman dan prosiding undang-undang di bawah Akta 231. Seksyen 34 yang dicadangkan bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pemakaian Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 iaitu Akta 198 kepada lembaga, anggota jawatankuasa, pegawai atau perkhidmat lembaga atau ejen lembaga di bawah Akta 231. Seksyen 35 yang dicadangkan bertujuan untuk memberi menteri kuasa untuk meminda jadual kepada Akta 231. Pasal 16 bertujuan untuk meminda jadual kepada Akta 231 bagi menggantikan perkataan ahli kepada anggota bagi maksud keselarasan. Untuk makluman ahli-ahli Dewan sekalian, rang undang-undang ini telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pilihan khas infrastruktur, pengangkutan dan komunikasi Parlimen ke-15 bilangan 10 tahun 2023 pada 22 November 2023 dan mesyuarat jawatankuasa pilihan khas semakan Undang-Undang Dewan Negara bilangan 3 tahun 2024 pada 13 Mac 2024. Sesi taklimat berkaitan rang undang-undang ini juga telah diadakan pada 29 Februari 2024 dan 5 Mac 2024 lalu kepada ahli-ahli Dewan Rakyat Pembangkang dan Kerajaan. Justru saya berharap ahli-ahli Dewan sekalian dapat memberikan pertimbangan sewajarnya serta bersama-sama menyokong cadangan pindahan ini bagi memangkin perkembangan industri lebuh raya yang lebih moden dan inovatif. Datuk Yang Pertua, saya mohon mencadang. Ada sesiapa menyokong? Saya menyokong. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, masalah yang di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia Pemerbadanan 1980 dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Di hadapan saya, sejumlah 16 orang pembahas, 5 minit seorang, dimulakan oleh Yang Berhormat Sri Aman, diikuti oleh Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Wangsa Maju, Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Ampang, Yang Berhormat Padang Besar, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Merbuk, Yang Berhormat Bakri, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Kuala Kerau dan akhirnya Yang Berhormat Batu Pahat. Dipersilakan Yang Berhormat Sri Aman untuk membuka terai perbahasan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih juga kepada pihak Menteri kerana telah mencadangkan ataupun membentangkan RUU ini. Tuan Yang Ketua, Sri Aman terpanggil untuk turut serta membahaskan RUU ini dan ingin menyentuh beberapa seksyen saja. Pertamanya Seksyen 17A
yang merupakan seksyen baru. Tuan Dipertua Seri Aman melihat pindaan ini dibuat adalah bagi memasukkan seksyen baru ke dalam Akta Ibu bagi memberi kuasa kepada LLM untuk menubuhkan syarikat bagi menjana pendapatan sendiri. Difahamkan juga Tuan Yang Bertuah bahawa peruntukan ini diadaptasi daripada Akta Penerbangan Awam Malaysia 2017 iaitu Akta 788. Oleh itu Seri Aman mohon penjelasan dari pihak menteri tentang hubung kaitnya antara cadangan penubuhan syarikat LLM dan akta tersebut. Tuan Yang Bertuah, kita juga difahamkan bahawa dasar polisis tergaris panduan bagi syarikat yang bakal ditubuhkan mengikut RUU ini adalah tertaluk kepada kelulusan Menteri Kerja Raya serta kebenaran Menteri Kewangan. Oleh demikian, Seri Aman ingin meminta pihak menteri menyatakan berkenaan takbir urus syarikat tersebut seperti untuk apa dia, siapa dia, bagaimana dan sebagainya. Dan sudah tentu jelas juga kita ingin tahu tentang had dan kekangan termasuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta pengurusan kewangan dan sebagainya. Kedua, Seri Aman juga ingin tahu bagaimanakah lembaga merancang untuk memantau dan menilai kesan serta keberkesanan penubuhan syarikat tersebut dalam jangka masa panjang dan juga pendek. Seterusnya, Seri Aman juga ingin menyentuh Seksyen 26A yang juga merupakan seksyen baru. Tuan Yang Bertuah, Seri Aman tertarik dengan pindaan ini yang dilihat membenarkan pendakwaan boleh dibuat oleh lembaga sendiri dengan keizinan bertulis daripada pendakwa raya ke atas mana-mana kesalahan di bawah akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah akta ini. Sudah tentu langkah ini memberi kuasa kepada pihak lembaga sendiri untuk membawa sesuatu kes ke mahkamah dengan mudah dan cepat tanpa delay dengan izin atau proses yang panjang. Namun begitu, Tuan Yang Bertuah, Seri Aman ingin tahu sama ada terdapat mekanisme atau kawalan yang telah diperkenalkan bagi memastikan bahawa kuasa yang diberi kepada lembaga itu melakukan pendakwaan tidak disalahgunakan. Ini, Tuan Yang Bertuah, adalah untuk memastikan kita dapat menilai dengan lebih tepat impak dan keberkesanan pindaan ini dalam menjaga keadilan dan integriti sistem keadilan. Bagi Seksyen 26B pula, ini juga seksyen baru Tuan Bertuah, pindaan ini juga memberi kuasa untuk mengkompaun kesalahan melalui kaedah dan tata cara bagi mengkompaun kesalahan itu dan pengkompaunan kesalahan tersebut dengan keizinan bertulis daripada pendakwa raya dan hasil daripada kutipan kompaun akan dimasukkan dalam kumpulan wang Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tuan Yang Bertuah, Seri Aman menyokong pindaan ini kerana dengan pindaan ini hasil pengkompaunan kesalahan akan menjana hasil pendapatan LLM sendiri dan boleh juga menampung sebahagian kos lembaga. Cumanya Seri Aman ada sedikit kekhawatiran. Khawatir kerana melihat pasal ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada mana-mana pegawai untuk melaksanakan pengkompaunan kesalahan walaupun pelaksanaan perkompaunan kesalahan akan dijalankan setelah diberi kuasa oleh lembaga dan keizinan secara bertulis pendakwa raya. Adakah menteri boleh memberi jaminan atau kepastian bahawa segala aspek termasuk menjaga keadilan dan salah guna kuasa telah diambil kira? Seterusnya, Seksyen 34. Tuan Yang Bertuah, saya juga tertarik dengan cadangan pindaan ini iaitu Seksyen 34 yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pemakaian Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 yang memberi perlindungan undang-undang kepada lembaga dan individu tertentu yang bertugas dalam kapasiti rasmi mereka. 1 minit lagi, Yang Tua. Ya, jalan.
kapasiti rasmi mereka. Immunity yang diberikan oleh akta ini merangkumi tindakan undang-undang seperti tindakan sivil, guaman, pendakwaan atau prosiding lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka. Perlindungan ini meliputi apa-apa tindakan, kecuaian atau keingkaran yang dilakukan dengan suci hati atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati atas sifat yang sedemikian. Immunity ini bertujuan untuk memastikan bahawa lembaga dan individu yang bertugas dalam kepentingan awam dapat menjalankan tanggungjawab mereka tanpa takut akan tindakan undang-undang yang mungkin diambil terhadap mereka. Namun Tuan Yang Dipertua, saya cuma ingin tahu apakah rasional dan keperluan mendalam di sebalik pemberian immunity kepada lembaga dan individu-individu tertentu di bawah Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948. Tuan Yang Dipertua, adalah penting untuk mengambil kira kepentingan yang mendasari perlindungan immunity yang diberi kepada lembaga dan individu-individu yang disebut. Walaupun perlindungan tersebut memastikan bahawa tugas-tugas rasmi dilaksanakan tanpa rasa takut atau gangguan undang-undang yang tidak berasas, kecenderungan terhadap penyalahgunaan kuasa atau kelakuan yang tidak bertanggungjawab mungkin juga perlu dipertimbangkan. Oleh itu Tuan Yang Dipertua, sambil mempertahankan prinsip asas perlindungan, cadangan pindaan mungkin perlu juga mengambil kira penguatan mekanisme kawalan dan penguasaan yang lebih ketat serta penegasan kebertanggungjawaban bagi tindakan yang dilakukan di bawah immunity tersebut. Ini Tuan Yang Dipertua akan memastikan bahawa prinsip keadilan dan accountability terpelihara sambil memelihara integriti immunity yang diberikan oleh undang-undang. Sekian Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Yang Berhormat Langkawi tarik diri. Kita kepada pembahas ketiga, Yang Berhormat Wangsa Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pertama sekali, syabas diucapkan kepada Kementerian Kerja Raya yang juga LLM atas cadangan pindaan bagi Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia 1980 Akta 231. Pastinya cadangan pindaan ini terhasil daripada hasrat untuk menambah baik akta sedia ada. Saya secara umumnya melihat dua tujuan utama dalam cadangan pindaan ini, iaitu pertama untuk menyelaras dan mengukuhkan fungsi LLM mengikut perkembangan dan keperluan semasa, dan kedua memberi kuasa kepada LLM untuk menjana pendapatan. Dengan jumlah jajaran kira-kira 2055 km, LLM kini mengawal selia dan memantau operasi 34 lebuh raya di Semenanjung Malaysia. Angka ini sedikit perbezaan daripada apa yang telah dibentangkan oleh Timbalan Menteri tadi. Mungkin kita perlu pengesahan angka-angka yang saya sebut tadi. Justru pengukuhan fungsi LLM seperti yang dicadangkan dalam RUU ini adalah sesuatu yang amat perlu kita sokong, seperti cadangan pindaan dalam Seksyen 11-1, 11-2. Seksyen 11-1 meluaskan lagi fungsi dan kuasa Lembaga Lebuh Raya Malaysia, manakala Seksyen 11-2 pula menambah kuasa kepada lembaga untuk membuat peraturan baru dengan kelulusan menteri. Kita semua maklum LLM adalah sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada tahun 1980 mengikut Akta 231. Pada awal penubuhannya, LLM memang berperanan sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas lebuh raya betul di Malaysia. Namun, selepas dasar penswastaan negara diperkenalkan pada tahun 1983, peranan ini telah berubah menjadi sebuah badan yang bertanggungjawab mengawal selia pembangunan dan pengurusan lebuh raya betul di Malaysia. Walau bagaimanapun, penambahan Seksyen 17A iaitu kuasa untuk menubuhkan syarikat seolah-olah hendak mengembalikan LLM kepada peranan asal ketika mula-mula ia ditubuhkan. Kita maklum,
Penubuhan syarikat ini akan memberi ruang kepada LLM untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatannya sendiri. Akan tetapi, bukankah ini secara jelas boleh menimbulkan konflik of interest? Dengan izin. Jika faktor dana dan keuangan yang menjadi isu, saya berpendapat kerajaan perlu memberi dana yang mencukupi agar regulatory body ini ataupun badan pematuhan ini dapat menjalankan fungsinya sepenuhnya dengan berkesan. Mari kita lihat keadaan prestasi pencapaian penyelenggaraan keseluruhan bagi 31 lebuh raya pada tahun 2022 yang dinilai melalui Expressway Performance Indicator EPI. Daripada 31 lebuh raya, hanya 7 lebuh raya memperoleh 4 star rating dalam tempoh Januari hingga Jun 2022, dengan baki 24 lebuh raya memperolehi 3 star rating. Manakala dalam tempoh Julai hingga Disember 2022 pula, hanya 5 lebuh raya memperoleh 4 star rating, 25 lebuh raya 3 star rating, dan ada 1 lebuh raya hanya mendapat 2 star rating. Saya melihat fungsi dan peranan LLM sebagai pemantau dan pengawas selia lebuh raya betul di Malaysia perlu ditambah baik dan ditingkatkan agar perkhidmatan lebuh raya di Malaysia berada di tahap yang cemerlang. Sebelum saya akhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin tekankan bahawa keutamaan perlu diberikan kepada pemerkasaan fungsi LLM sebagai badan kawal selia. Pelibatan LLM dalam perniagaan akan menimbulkan konflik of interest. Apatah lagi jika perniagaan tersebut melibatkan kerja-kerja ataupun projek-projek yang dikawal selia oleh LLM sendiri. Seumpama pengadil perlawanan bola sepak yang datang dari salah satu pasukan bola sepak yang diadilinya. Mana mungkin kita boleh biarkan keadaan sedemikian. Dengan itu, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Wan Semaju. Dipersilakan Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengambil perbahasan kenaan dengan Rang Undang-Undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Pemberbadanan Pindaan 2023. Pindaan ini ialah pertamanya bertujuan melaras dan mengukuhkan fungsi Lembaga Lebuh Raya Malaysia mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Yang kedua, memberi kuasa kepada Lembaga Lebuh Raya untuk menjana pendapatan. Terdapat 7 cadangan pindaan peruntukan baru dan 10 pindaan dan peruntukan sedia ada. Salah satunya adalah Seksyen 17A untuk menyatakan memberi kuasa penubuhan syarikat kepada lembaga untuk menjana pendapatan sendiri, tertakluk kepada kelulusan Menteri Keuangan dan juga Menteri Kerja Raya. Persoalan saya, apabila Lembaga Lebuh Raya diberi kuasa untuk menubuhkan syarikat untuk menjana pendapatan sendiri, jika berlaku kerugian, adakah ianya akan dijamin oleh kerajaan? Kerana kita mengambil pengalaman-pengalaman yang biasa berlaku dalam GLC. Apabila berlakunya rugi, mereka tahu ada yang punya parent company dia, ada dia punya bapa dia untuk tanggung, iaitu rakyat melalui dana awam. Dalam arti kata lain, apakah itu akan berlaku? Sejauh manakah implikasi keuangan kepada kerajaan dengan penubuhan syarikat ini? Adakah ianya memberi pulangan yang berpatutan atau ianya akan menjadi beban kepada kerajaan? Jika ianya menjadi pulangan ataupun keuntungan, apakah langkah kerajaan dalam memantau pergerakan dan prestasi syarikat ini? Apabila Lembaga Lebuh Raya diberi kebenaran untuk menubuhkan syarikat, sudah tentu
lembaga lebuh raya memerlukan keuangan tambahan untuk menampung kos-kos dan perbelanjaan tertentu. Persoalan saya, sejauh manakah kekangan keuangan yang dihadapi oleh lembaga lebuh raya sehingga menjadi keperluan untuk menubuhkan syarikat? Itu soalan pertama, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang soalan kedua, berapakah peratusan keuangan lembaga lebuh raya yang tidak mencukupi? Soalan saya yang ketiga, seterusnya, apakah langkah faktor ketidakcukupan keuangan lembaga lebuh raya? Dan saya juga menyokong pandangan daripada Seri Aman tadi. Kita mengharapkan supaya pelantikan dari kalangan mereka yang mengetuai syarikat, ahli lembaga syarikat ini, lantiklah dari kalangan orang yang ahlinya. Bukan kita lantik kerana untuk beri allowance. Bukan kerana kita lantik kerana untuk posisi, untuk kepentingan politik. Tetapi lantiklah orang-orang yang ada kebolehan, yang mampu untuk menjana pendapatan dan membantu lembaga lebuh raya. Kalau hanya semata-mata untuk nak beri allowance, lebih baik duit lebuh raya tu letak dalam fixed deposit, untung bagi kat dia orang. Kita nak supaya di sana adanya keuntungan yang baliknya untuklah kebaikan. Tujuan dibenarkan tubuh syarikat ini kerana tadi untuk menjana pendapatan untuk lebuh raya. Biarlah difikirkan tentang ROI-nya, return on investment. Konkurannya tak boleh dapat 90% pun, konkurannya dollar to dollar dengan izin. Kalau hanya untuk memberi allowance saja, saya rasa kita tak perlu untuk nak tubuh syarikat ini. Kerana kita harapkan lantiklah orang-orang yang pakar-pakar. Kita tahu rakyat Malaysia ni dari kalangan mereka profesional dalam bidang lebuh raya, dalam bidang jalan raya, dalam bidang berkaitan dengan ini. Lantik orang yang ada capability dan juga mempunyai tentang kemampuan mereka dan juga integriti mereka bagi melahirkan ataupun mewujudkan keuntungan apabila kita bersetuju untuk menubuh syarikat ini sendiri. Kalau tidak, ia akan ulang kes yang sama dalam hal-hal yang kita tengok pengalaman-pengalaman sejarah telah memberikan pengajaran kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi, Datuk Mentua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Berikut saya silakan Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali sekalipun tahniah kepada Kementerian Kerja Raya kerana telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam usaha berterusan menambah baik dan memurnikan akta-akta di bawah seliaan. Sama ada dengan menyemak semula ataupun pindah ataupun mengkaji sekali secara mendalam untuk diperkenalkan klausa ataupun peruntukan baru dalam akta sedia ada, malah menggubal akta-akta baru. Di sini Yang Dipertua ingin Ampang mengatakan bahawa Ampang mengalu-alukan beberapa pindaan terhadap akta ibu, pertamanya Akta 231 Akta Lebuh Raya Malaysia 1980, khususnya akses kepada autonomi keuangan menerusi Seksyen baharu 17A dengan kuasa untuk menubuhkan syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 tertakluk pada kelulusan menteri. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang lain berbahasa lebih awal, peruntukan baru ini sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk mengurangkan kebergantungan LLM terhadap sumber kewangan kepada kerajaan persekutuan, sekaligus mengurangkan bebanan perbelanjaan mengurus dan menyumbang kepada sasaran konsolidasi fizikal kerajaan persekutuan. Namun, kita juga cadangan daripada Ampang adalah untuk ada satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu apakah kita pula ada satu syarat baru, iaitu jumlah geran ataupun pemberian dan terimaan
lain daripada kerajaan persekutuan mestilah juga dikurangkan. Kalau tidak, dia tidak seimbang. Jadi kebergantungan ini adalah aspek perkara yang perlu diberikan tumpuan. Jadi dengan adanya pindahan ini, saya yakin jika ada kita lihat ini di bawah Seksyen 12 dalam Akta Ibu dengan memasukkan subsection 3 yang mewajibkan penyaluran sebarang lebihan wang pemberian kerajaan persekutuan ke dalam kumpulan yang disatukan dapat membantu atau mempercepatkan lagi proses mencapai perbelanjaan seimbang dalam persekutuan. Tapi ada dua perkara yang ingin saya bangkitkan. Pertama, apakah kita ada satu mekanisme saja, iaitu kalau ada duit lebih dipulangkan. Tetapi bagaimana pula kalau ada masalah pendapatan yang berkurangan? Bagaimanakah? Soalan saya kepada Menteri, apakah ada kawalan atau paling tidak kita ada satu pendekatan baru yang perlu dibuat supaya tidak bergantung kepada sumber keuangan kerajaan semata-mata. Jadi saya mohon diperjelaskan, dan saya juga mengharapkan dengan ini berlakunya perkara ini, masalah duit dipulangkan semula ini selalunya ada berkaitan dengan ketidakcekapan pelaksanaan projek-projek. Selalunya projek-projek yang telah pun diberikan kelulusan ini dibuat pelaksanaan. Contohnya mungkin Timbalan Menteri faham, sebelumnya EKVE 7 tahun untuk tangguh. Jadi tiap-tiap tahun duit itu dipulangkan. Jadi ianya menunjukkan kecekapan itu sesuatu yang perlu diperingatkan juga di sini, dan ianya mestilah mengambil kira supaya kompetensi dan kapasiti mestilah diselarikan di dalam kita mengumbal pindaan yang kita sebutkan ini. Jadi bagaimanapun demi memastikan tata kelola yang baik dan tiada konflik kepentingan, jenis-jenis aktiviti menjana pendapatan bagi anak syarikat LLM ini juga perlu dihuraikan dan digariskan secara terperinci, manakala accountant audit anak syarikat dibentangkan juga bersekali kepada Ahli Dewan Rakyat, dan juga supaya kita ada akses risalat, bukan saja hanya syarikat yang utama ataupun LLM sahaja, tetapi kita mahu tahu juga yang bersangkutan. RUU ini juga tidak menyatakan secara jelas dan tuntas sama ada anak syarikat yang bakal ditubuhkan ini boleh menerima hasil kutipan tol, fee atau charge lain yang dikenakan, serta denda compound yang penalti natijah mana-mana kesalahan yang boleh di compound. Jadi mohon Menteri perjelaskan. Begitu juga saya mencadangkan, saya mengharapkan bila LLM mengambil alih tol ataupun mengambil alih nak sebut apa tol-tol yang telah pun ditamatkan, saya mencadangkan, saya mengharapkan sebenarnya dengan adanya rang undang-undang ini, kita tidak membiarkan rumah-rumah tol ataupun pejabat-pejabat tol yang lama itu dibiarkan begitu saja, dan lebih tidak bagusnya jika rumah-rumah tol ini dijadikan hanya store oleh JKR ataupun pihak yang berkaitan dengan KKR. Jadi untuk itu saya mencadangkan juga supaya LLM memanfaatkan untuk dijadikan perkara-perkara ini boleh dimasukkan, seperti mana kalau kita tengok sekarang tol Batu Tiga, tol Sungai Rasa yang sekarang ini telah pun tidak ada, hanya dijadikan tol. Saya cadangkan supaya boleh disewakan dan boleh dijadikan pusat-pusat usahawan. Mohon seminit lagi Yang Dipertua. Saya juga menyambut baik pindaan Seksyen 11.1 dan 11.2 mengenai fungsi dan kuasa baharu LLM, termasuk menasihati kerajaan persekutuan tentang semua hal-hal berkaitan dengan lebuh raya, membentuk, melaksana dan juga menentukan piawaian dan seterusnya. Walau bagaimanapun, saya ingin bertanya pada Menteri, ampang mohon pencerahan bagaimana isu-isu terkait dengan izin no man's land. Kadang-kadang kita keluar daripada mana-mana lebuh raya, kita dapati ada jarak kurang 500 meter, kadang-kadang hampir 1 kilometer yang tidak punya sesiapa, tidak di bawah negeri, tidak di bawah kerajaan persekutuan. Jadi saya mengharapkan supaya supaya tidak ada tertinggalnya perkara begini, dan akhirnya bajet ini mesti diperuntukkan. Kalau boleh no man's land yang ada ini diserahkan kepada LLM sekaligus dengan pindaan yang ada ini, supaya ianya tidak lagi ada masalah, ada tempat yang ketinggalan. Jadi disebabkan masa tidak mencukupi, saya ampang dengan ini menyokong penuh rang undang-undang lebuh raya Malaysia. Terima kasih. Selamat berbuka puasa nanti. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih pada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berbahas mengenai rang Undang-Undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia Perbadanan 1980. Datuk Yang di-Pertua, saya maklumkan pindaan akta ini namun ada beberapa perkara yang perlu diketengahkan. Perkara pertama yang saya akan bangkitkan pada Seksyen 7A iaitu bagi menghendaki penzahiran apa-apa kepentingan oleh anggota lembaga, keluarga dan jawatankuasa lembaga bagi menjamin ketelusan. Kita telah dibangkitkan pada pada 24 Januari 2024, media melaporkan tentang salah seorang pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan pasangannya dituduh atas 2 pertuduhan salah guna kuasa serta bersubahat dalam kerja-kerja berkaitan teknologi komunikasi maklumat ICT. Oleh itu, persoalannya apakah mekanisme untuk pastikan pengisytiharaan konflik of interest dengan izin itu benar-benar wujud bagi mengelakkan isu salah guna kuasa terus berlaku. Datuk Yang Pertua, perkara seterusnya merujuk pada fasa 1 pindaan Seksyen 27 dalam kurungan 1 dalam kurungan A berkaitan dengan obligasi kerahsiaan. Saya memahami kepentingan untuk menjaga kerahsiaan suatu mesyuarat lembaga ataupun mana-mana jawatankuasa. Namun yang menjadi kebimbangan saya adalah sejauh mana pindaan yang dibuat ini dapat mengimbangi antara kerahsiaan dan keperluan pemberi maklumat atau whistleblower untuk mendedahkan maklumat dengan bertanggungjawab demi mengawal selia risiko, ketirisan dan salah laku yang berlaku. Merujuk kepada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2003, selama ini ada orang berasa curiga, takut dan menerima tekanan apabila ingin memberi maklumat. Oleh itu, sejauh mana akta ini mampu menjamin keselamatan dan imuniti kepada pemberi maklumat dan sejauh mana ia tidak menjejas keyakinan whistleblower mendedahkan sebarang perbuatan rasuah dan salah laku yang berlaku terutama dalam kalangan ahli lembaga pengarah dan ahli jawatankuasa. Perkara ini sangat penting kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia ini berkaitan rapat dengan kepentingan rakyat. Andai kata salah laku ini benar-benar berlaku dan pemberi maklumat tidak berani untuk tampil, maka secara tidak langsung ia akan menjejaskan nasib rakyat yang turut menjadi penyumbang kepada hasil yang diperolehi oleh lembaga ini. Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali merujuk pada pasal 7 rang undang-undang ini mengenai pindaan Seksyen 11 berkenaan penetapan sistem dan teknologi pungutan tol. Saya ingin bertanyakan apakah penetapan sistem pungutan sama untuk semua lokasi lebuh raya atau penetapan itu berbeza mengikut lokasi seperti yang berlaku sekarang, dan apakah mekanisme yang ditetapkan dalam memastikan sistem dan teknologi yang digunakan bagi pungutan tol diselaraskan di semua tol termasuk tol di luar kawasan Kuala Lumpur. Hal ini berlaku kerana sebagai contoh di tol KL, pengguna diberi pilihan untuk membayar menggunakan ARFID dan pelbagai lagi sistem untuk melancarkan pembayaran secara terbuka. Namun bila pengguna tol, sebagai contoh bila saya pergi ke Pantai Timur, contoh ni Kuala Terengganu, pengguna diberi pilihan menggunakan Touch 'n Go dan Smartag saja. Ada masa lagi saya nak sentuh juga berkenaan dengan sistem yang sekarang ni, yang contohnya berkaitan dengan ARFID. ARFID ni dianggap canggih, tetapi dia kena macam sahabat saya dulu Masjid Tanah pernah sebut, dia reverse forward insya-Allah detect. Masa dia kita tengok akan berlaku kesesakan bila menggunakan ARFID. Dan kemudian satu lagi berkaitan dengan ARFID, bila kita guna ARFID, kita hanya boleh keluar di lorong ARFID saja. Berbanding dengan Touch 'n Go dan juga Smartag, kita boleh buat pilihan. Itu anda benar-benar menyukarkan pengguna jalan raya. Mohon agar lembaga mengambil cakna isu ni. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Padang Besar. Berikut dipersilakan Yang Berhormat PJ Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan RUU Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin memulakan perbahasan dengan menyentuh pindaan Seksyen 11 yang